Halo semua, kita akan teruskan perbincangan latihan dalam modul kita, muka surat ke-25. Okey, soalan kat sini, latihan kat sini sebenarnya adalah tentang dengan proses pemiawaian. Okey, soalan diberi macam ni. X ialah pemboleh ubah rawak bagi satu taburan normal. Nampak tak? So kat sini dia beri kita mean kita adalah 5.2 dan variance adalah 1.44. Sebenarnya ini adalah taburan normal tapi dia bukan taburan normal piawai. Kalau kita nak settlekan soalan macam ni, kita kena buat proses pemiawaian dulu. Okey? So kita kena fahamlah kat sini mean ni adalah mu kita dan ini adalah variance sigma square kita. Okey? So sekarang soalan nak cari skor Z. Okey? So maksudnya kita nak buat proses pemiawaian lah. Okey, kalau saya nak cari nilai Z, apakah formula saya? Masih ingat tak? Z tu sama dengan pemboleh ubah X yang diberi tu tolak dengan mu bahagi dengan sisihan piawai. Okey? Tapi yang diberi tu dia bagi variance. Jadi, kalau saya nak cari sisihan piawai, okey, saya dah tahu dah. Sigma tu sama dengan square root atau punca kuasa 2 1.44. Dan kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya 1.2. Okey. So dengan ini kita boleh kira lah. Okey, kalau saya nak cari soalan A ni, sebab saya dah tahu formula dia kan. Okey, untuk skor Z, sometimes dia akan bagi skor Z, sometimes dia akan tanya cari nilai X, atau dia akan cakap piawai Z. Okey, boleh macam ni juga. Okey. So kalau kita nampak saja, okey, nak cari Z tu, kita ambil X. X tu nilai apa? 6.7. Saya tolak dengan min 5.2 bahagi dengan 1.2. Ingat sebab ini sisian piawai. So kalau kamu tekan kalkulator, apa jawapan yang kamu akan dapat? 1.25. Betul tak? Okey. So inilah cara kita dapat ini, nilai ini. Okey. Ini adalah skor Z kita. Okey. So sekarang soalan nak cari untuk soalan B kan, dia nak cari probability atau kebarangkalian bagi pemboleh ubah kita di antara 5.2 dan 6.7. Boleh nampak tak kat sini dia guna X. X tu maksud, okey, dia adalah pemboleh ubah bagi taburan normal dan kita belum lagi tukarkan dia sebagai taburan normal piawai. So kalau kita nak cari kebarangkalian dia, kita mesti jalankan proses pemiawaian dulu. Jadi kalau saya nak cari soalan saya B ni, probability 5.2. Nampak tak ini? Dia letak X huruf besar macam ni kan? So 6.7. So kalau saya nak cari macam mana? Kita tukarkan X ini jadi X lah. X ni jadi Z lah. So P, so yang 5.2 ni samalah X ada apabila X sama dengan 5.2. Saya nak buat pemiawaian. Saya tolak dengan min saya 5.2. Kita tolak 5.2 kan? So bahagi dengan 1.2. Lepas tu Z. Tak boleh tulis X. Kita kena tulis Z sebab lepas pemiawaian memang ini Z kita kan. So macam ni. So yang sini 6.7. Tadi kita dah buat dah. Bila 6.7 dia adalah 1.25. Betul tak? So kalau kamu kira, kamu akan dapat sebenarnya Z tu dia di antara 5.2 tolak 5.2, betul tak? Kita akan dapat kosong kat sini. Rupa-rupanya nilai Z kita atau skor Z kita dia di antara 0 dengan 1.25 ini. So kalau macam ni, macam mana kita nak cari kebarangkalian dia? So macam tadilah. Kita kena lukis dulu. Kita punya taburan normal piawai. Graf loceng ini.
So kalau kosong maksudnya ada di sini. Positif kan 1.25 dia kat sini. Okey. So apa yang kita nak buat? Kita nak cari di bahagian sini. Okey. Z di antara lingkungan sini. Di rantau ini. So macam mana kita nak cari? So of course saya tahu kalau kosong ni kita kena ambil 0.5. Okey, sebab setengah kan. Kita tolak dengan probability apabila Z tu dia lebih besar daripada 1.25. Okey. So apakah jawapan yang kamu akan dapat? Ini 0.5. Okey, so sekarang kita rujuk baliklah. Okey, 1.25 tu kat mana? 1.2 kat sini, 5 kat sini. Betul tak? So sekarang kita tengok, okey, 1.25 tu kat sini. Jadi inilah jawapan kita. Okey, tapi apa yang kita nak tu? Kita nak bahagian yang yang kecil kan, bukan bahagian yang besar kan. So apa yang kita dapat tu kita kena ambil 1 tolak dengan 0.8944. Okey. So apa yang kamu dapat tu kalau kamu kira dengan kalkulator? Okey. 1 tolak dengan 0.8944, kamu akan dapat 0. Okey, sorry. Okay. Kamu akan dapat 0.1056. Jadi akhirnya kita ambil 0.5 tolak dengan jawapan kita. Kamu akan dapat 0.3944. Itulah jawapan kita. Okey. So inilah probability antara 0 dengan 1.25. Okey. So sekarang kita tengok lagi soalan 2 ini. Okey, soalan 2 ni dia macam ni. Jisim pelajar di sebuah sekolah mempunyai taburan normal. Nampak tak? Yang ini dia bagi min kita 54, sisian piawai dia bagi kita 12. Okey. Dia dah bagi kita dah mu dah ada, sisian piawai sigma kita pun dah ada. Okey. So tapi apa yang kita boleh perhati kat sini, dia adalah taburan normal biasa, dia bukan piawai lagi kan. Jadi nanti apa yang kita dapat, kita mesti buat proses pemiawaian. Ingat So sekarang soalan dia tanya, okey, dia nak cari jisim pelajar. Jisim pelajar tu maksudnya X tu berapa? Okey, X tu berapa? Kalau kita nak dapat skor piawai tu 0.5. Masih ingat tak tadi saya dah cakap? Skor piawai tu maksud Z. Okey, apabila Z tu sama dengan 0.5, apakah nilai X ini? Ingat balik saja formula kita kalau kita nak buat soalan ini. Masih ingat tak? Z tu skor piawai dia sama dengan X tolak mu, min kita lah, bahagi dengan sigma. So dengan formula ini kita masukkan semua, ganti masuk semua. 0.5 sama dengan X tu, kita nak cari X kan? So saya tak tahu lagi. Tolak dengan 54 bahagi dengan sigma iaitu 12. Okey. So dengan ini kita boleh teruskan 12. Okey, bahagi saya darab ke atas, saya akan dapat 6 sama dengan X. Okey, tolak 54. Jadi X tu sama dengan apa? 6 tambah dengan 54. Jadi kita dapat jawapan kita 60 kg. Okey. So maksudnya jisim pelajar adalah 60 kg. Okey, dan dengan 60 kg kita akan memberi skor piawai adalah 0.5. Okey. So seterusnya kita teruskan soalan kita. Dia cakap dia nak cari peratus pelajar. Okey, sekarang soalan nak cari peratus. Okey. So kalau nak cari peratus, kita kena cari kebarangkalian dia dulu. Okey. Yang mempunyai jisim lebih daripada. Maksudnya ini X kita. So maksudnya kalau saya nak buat tu, saya kena carilah probability apa? X tu lebih dari, melebihi kan? Melebihi. So lebih daripada 48. Okey. Dengan ini 48 ini adalah sebelum proses pemiawaian. Kalau kita nak cari apa?
kalau kita nak cari dia punya kebarangkalian, kita mesti buat proses pemiawaian. Z adalah lebih besar daripada 48 tolak dengan 54 bahagi dengan 12. Okey. So dengan ini kamu tekan kalkulator sajalah. Okey. So Z adalah lebih besar daripada negatif 0.5. Okey, 0.5. So sekarang kita nak teruskan. Okey. So macam mana? Kita boleh teruskan. Okey, yang ini 0.5 kan? So saya tengoklah. Okey, 0.5. Kalau Z saya kat sini, Z kat sini kan? Okey, contohnya Z kat sini, dia negatif 0.5 dia kat sini. Okey. So, sini Z tu lebih besar. So, jadi kita nak tengok sajalah. Tengok apa? Kita just refer kepada kita punya graf jadual kat sini. Cari tengok 0.5 tu berapa? 0.6915. Okey. So, jadi kita akan dapat 0.6915. Itulah jawapan kita kan? Tapi ini dalam bentuk kebarangkalian. Soalan dia nak tanya, kalau dia lebih besar daripada negatif 0.5 ini, berapa kat sini? Okey, dia punya peratus. Kebarangkalian ada ini. So, kalau peratus tu kita darab dengan 100, kita akan dapat 69.15%. Itulah jawapan kita. Okey. Okey, senang saja kan? Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan ketiga ini. Soalan ni cakap jisim pekerja di sebuah kilang adalah bertaburan normal. Okey, dengan mean dia adalah 67.86 dan variance. Okey, nampak saja variance kan? Okey, variance adalah sigma square. Ini mu kita. So normally kita nak buat tu kita nak cari CCM piawai. So kita kena square root kan 42.25 ini. Dan kalau kamu kira kamu akan dapat 6.5. Okey. Dan seterusnya, soalan nak cari kebarangkalian bagi jisim pekerja yang berada di antara 60 dan 70. So maksudnya dia nak cari probability apabila X kita di antara 50 okey dengan 70. So apa yang kita nak buat tu kita kena buat proses pemiawaian. Okey 50 kamu kena tolak dengan 67.86. So bahagi dengan 6.5. Okey. Lepas tu jangan lupa lepas kita buat proses pemiawaian, boleh ubah X tu dah jadi Z. Okey. So seterusnya apa yang kita boleh dapat tu 70 tolak dengan 67.86. So kita bahagi dengan 6.5. Okey, dengan ini apakah yang kita boleh dapat? Okey. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat kat sini negatif 2.748. Betul tak? Okey. So yang kat sebelah sini, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.329. Okey. Mengapa kita nak ambil 3 titik perpuluhan? Okey, mengapa? Sebab kat sini kita boleh refer 3 titik perpuluhan sahaja, kan? So kita letaklah 3 titik perpuluhan. Kalau kamu kira dapat belakang tu banyak lagi kan titik perpuluhan, kita hanya pilih 3 sahaja. Okey, selepas tu kita nak buat dah. Nak buat macam mana? Kalau nak cari kebarangkalian dia, so kita kena lukislah. Okey, lakarkan taburan kita tu. So salah satu tu negatif 2.748. Maksudnya dia di sebelah sini. Positif tu 0.329. Okey. So kalau kita nak cari dalam lingkungan ini, okey. So kita kena tahulah. Kita kena cari juga yang ini.
Satu kita kena tolak dengan yang tail dia tu. Tolak sini kan. Okey, so yang ini kita nak macam mana nak tulis? Kita boleh ambil satu, tolak dengan probability Z kita tu lebih besar daripada 2.748 dan tolak dengan probability Z tu lebih besar daripada 0.329. Kita boleh buat macam ni. Okey. Selepas tu kita boleh check lah. Okey, check apa tu? Kita nak check kebarangkalian kita. Okey, sekarang. Okey, first kali yang 2.748 ni. Kita tengok dari mana? 2.7 kat sini. Betul tak? Okey. 4 tu kat sini. Maksudnya kita nak tengoklah rujuk ini. Nak rujuk yang ini. Okey. Tapi dia nak 8 kan? Okey. Belakang ada 8 lagi. 8 dia kat sini. Maksudnya 8 kita tu 1. Okey. So apakah jawapan yang kamu boleh dapat kat sini? So kita tahulah. Okey. Kita dapat 0.99. Okey, 69 kan? Sini nak tambah 0.0001. Jadi kita akan dapat 99370. Okey. So inilah jawapan kita. Tapi masih ingat tak? Apa yang kita nak tu, kita nak sebelah yang tail saja. Okey, yang sini saja. Okey. So apa yang kita cari tu lebih besar di bahagian yang lebih besar. Kita nak cari bahagian yang lebih kecil tu. Apa yang kita perlu buat? Kita kena ambil satu, tolaklah dengan ini, kan? Okey. Selepas kamu tolak, kamu akan dapat jawapannya 0.003. Okey. Dan selepas tu kita rujuk pula. Okey, untuk yang satu lagi 0.329 kat mana? 0.32. So jadi jawapan kat sinilah. Okey. Dan 9 kat sini. Okey. Kalau kat sini tu tengok kat sini 34. Nampak tak? So jadi kita nak ambil jawapan ini. 0.6255. Okey. Kamu tambah dengan 0.034. Okey. So kita akan dapat sini 9, sini 8, sini 2, sini 6. 0.6289. Tapi apa yang kita dapat tu sebenarnya dia ada di sebelah yang besar. Okey, kalau kamu rujuk balik. Okey, apa yang kamu tulis tu dia di sebelah sini. Tapi kita interested nak tengok yang sini kan? Okey, di bahagian sini. So macam mana kita nak kira? Kita ambil satu, tolak dengan 0.6289. Okey, lepas kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 0.3711. Itulah. Okey. Dengan ini kita boleh tulislah. Okey. Satu tolak dengan yang ini adalah 0.003. Betul tak? Lepas tu kita teruskan tolak dengan 0.3711. Okey, dengan ini apakah jawapan kita? Kamu just tekan kalkulator sajalah. Okey, kamu akan dapat jawapan 0.6259. Okey, maksudnya di lingkungan ini peratus kebarangkalian okey di antara negatif 2.748 dan 0.329 tu dia punya kita punya kebarangkalian adalah 0.6258, iaitu kalau soalan nak cari peratus kamu kena darablah 100, tapi soalan kat sini nak cari kebarangkalian saja. Okey, so itulah jawapan kita. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Okey. Okey, ini soalan keempat. So seterusnya kita tengok soalan ini. Suatu kajian berkenaan jisim badan dilakukan ke atas sekumpulan pelajar. Jisim pelajar tersebut bertaburan normal, nampak tak? Okey. So dia bagi kita mean kita ada 50 kg dan sisian piawai adalah 15 G. Ini mu kita.
Ini sigma kita. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian bahawa, okey, untuk soalan A ni macam mana? Dia cakap jisim kurang daripada. Okey, maksudnya probability kita punya X tu dia kurang daripada 41. Okey, untuk yang ini sebab apa yang kita dapat tu bukan taburan normal piawai. So kita kena buat proses penyiawaian. So P lepas tu Z, okey. Lepas proses penyiawaian itu adalah skor Z kita lah. 41 macam mana kamu nak kira? 41 kamu tolak dengan min kita 50 bahagi dengan 15. Okey, kita buat macam ni saja. So lepas tu kiralah dengan kalkulator. Apa yang kamu dapat kat sini? Lepas kamu kira dengan kalkulator 41 tolak 50 bahagi 15, kamu akan dapat negatif 0.6. Okey. Okey. So sekarang kalau kita nak cari kebarangkalian, lukislah dulu, laka dah dulu. Okey. So kita tahu negatif tu kat sini, maksudnya skor Z kita 0.6 dan dia ada kurang daripada. Maksud apa yang kita nak cari tu dia di sebelah sini. Okey. So yang ini lebih besar. So maksudnya kalau saya nak cari yang kecil tu, mestilah saya kena buat apa? Okey. Saya kena pindah ke sini kan, betul tak? Saya kena ambil 1 tolak dengan probability Z tu lebih besar daripada 0.6. Okey. So itu je. So sekarang kita boleh rujuklah. Okay. Sorry ya, yang ini sepatutnya macam ni. Okay, kita ulang sekali lagi untuk yang ini. Sebab sekarang apa yang kita nak cari tu di sebelah sini, betul tak? Okay, kalau dia nak cari di sebelah sini, maksudnya kita hanya apa? Yang ini negatif kan? So kalau negatif, saya ulang sekali lagi ya. So sebenarnya nilai dia sama dengan yang sini yang positif. Betul tak? Okay. So apa yang kita nak tu, kita nak yang sikit saja, kat sini saja, betul tak? Okay. So kita kena rujuk lah. Rujuk balik dulu. 0.6 kat mana? Dia kat sini kan? So kita dapat value dia 0.727 ni. Tapi kat sini apa yang kita nak tu, kita nak sebelah yang sikit, yang ini saja. So jadi dia tak mungkin lebih daripada 0.5. So saya kena ambil 1 tolak dengan apa? 0.7257 lah. Okey. So apakah jawapan saya? Kalau kamu kira betul-betul guna kalkulator, kamu akan dapat 0.2743. Itulah saja. Okey. So inilah nilai kat sini. So jadi apa yang kita dapat tu, okey. Yang sini kan, yang positif ni, bila kita baca tu positif kan. So sebenarnya nilai kat sini 0.2742 ni sama dengan nilai di sini, kebarangkalian kat sini. Okey, kena ingat lah. So lepas tu kita teruskan. Okey, so sekarang kita tengok soalan B tu macam mana. Okey, untuk soalan B tu jisim melebihi. So maksudnya untuk yang B ni, probability atau kebarangkalian kita X tu melebihi. Maksudnya lebih daripada 68. So sama juga kita kena buat proses pemiawaian. Okey, kalau untuk X tu 68, tapi untuk Z tu berapa? Sama juga lebih besar daripada 68, kamu tolak dengan 50, min kita, bahagi dengan sisian piawai kita 15. Okey. So dengan ini, apa yang kamu akan dapat kat sini? Kebarangkalian Z adalah lebih besar daripada 1.2. Okey. So dengan ini senang saja kamu lukis graf kamu, lakakan dia. Okey. Lebih besar daripada 1.2. 1.2 kat sinilah. Lebih besar. Maksudnya kita nak cari di sebelah sini probability dia berapa. Okey, nanti kalau kamu rujukkan dalam jadual kita, dia mesti di sebelah kiri, kurang daripada. So macam mana kita nak cari lebih daripada? Kita kena guna 1 tolak dengan apa yang kita dapat kat sini. 1.2
Okey, 1.2 kat sini. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. So jadi inilah okey value yang kita nak tu. So 0.8849. So lepas kamu tolak, kamu akan dapat 0.1151. Itulah jawapan untuk soalan 4. Okey. So sekarang kita teruskan dengan soalan yang kelima. Okey. Soalan kelima macam ni. Dia cakap jisim tembikai yang dihasilkan daripada sebuah kebun bertaburan normal. So ini taburan normal biasa juga sebab mean dia, kalau taburan normal piawai, mean dia mesti sama dengan kosong. Tapi sini 3.2. Dan sisian piawai ada 0.5. Ini ada sigma kita. So sekarang cari kebarangkalian. Nampak tak soalan nak cari kebarangkalian? Bahawa sebiji tembikar yang dipilih secara rawak dari kebun itu mempunyai jisim tidak melebihi daripada 4 kg. Maksudnya apa? Untuk soalan A, P kita tu, probability bagi X tu dia tidak melebihi. Kalau tidak melebihi maksudnya lebih kurang atau sama dengan 4. Betul tak? 4 kg. Kalau macam ni, 4 ni sebenarnya adalah sebelum kita jalankan proses pemiawaian. So kalau kita nak cari kebarangkalian, kita kena buat proses pemiawaian dulu. So P, boleh ubah jadi Z lah. Skor Z kita tu macam ni. 4 kita kena tolak dengan min kita 3.2 bahagi dengan 0.5. So dengan ini kita akan dapat P tu Z macam ni sama dengan 1.6. So seterusnya kamu boleh check lah lakarkan graf. Agak-agak lakar dah kurang daripada kan 1.6 tu kat sini 1.6. Kalau kurang maksudnya dia di sebelah kiri. Dan nampak dia lebih daripada 0.50%. Maksudnya kita boleh terus saja baca kita punya ambil kita punya jawapan kat sini. So jawapan kita sama dengan 0.9452. Untuk A dah dapat jawapan. Inilah kebarangkalian kita. Kalau kamu nak dapat jisim tembikai yang tidak melebihi 4 kg itu, kebarangkalian dia adalah 0.9452. Atau kita boleh ubahlah cara kita cakap agak-agak 95.52% punya chances kita boleh dapatkan tembikai yang kurang daripada tidak melebihi 4 kg. So sekarang kita teruskan dengan soalan B ini macam mana? Soalan B ni kamu kena tengok dengan berhati-hati. Soalan nak cari nilai M. Jika 60% daripada tembikai itu mempunyai jisim tidak melebihi mkg. Kalau dia tak melebihi mkg. Maksudnya tak melebihi itu maksud apa? So kita tahu 60% maksudnya probability kita untuk Z itu kan. Skor Z kita tu dia tidak melebihi. Tidak melebihi itu maksud apa? Lebih besar lah. Bukan tidak, dia melebihi kan. Sorry. Dia melebihi maksudnya skor Z tu dia melebihi daripada kita punya skor Z. Satu kamu letak huruf besar lah. Kalau nak bezakan dia kan. Kedua-dua ini. Sorry. Ini kita letak besar sikit. Melebihi skor Z kita. So sekarang dia cakap adalah 60%. 60% maksudnya 0.6 lah. So sekarang kalau saya nak cari nilai M ini, iaitu pemboleh ubah lah dalam kg kan, nampak tak? Pemboleh ubah X kita M itu, iaitu jisim tembikai kita tu kan. Kalau nak cari nilai ini, kita perlu tahu dulu nilai apa? Nilai Z kat sini, skor Z kat sini. So macam mana kamu boleh dapatkan skor Z kat sini?
Okay. So first kita kena rujuk lah. Kita kena cari balik tau. Okay, kena cari balik. So kalau saya cakap 0.6. Okay. So kat sini 0.6 kat mana? Kamu cek balik 0.6. Kalau kamu cek balik 0.6. Tengok balik kat sini. 0.666. Okay, kena tengok dengan berhati-hati ya. So 0.6 memang dia kat sini, betul tak? Okay, sorry. So kat sini 0.6 kita kena check yang ini. Saya tak boleh ambil yang ini dah. Mengapa? Dia lebih besar daripada. So kalau saya dapat 0.987, maksudnya kita masih kurang berapa? Yang belakang kita kena tambah 13. Barulah kamu boleh dapat apa? 0.6, betul tak? So yang paling dekat tu 13, kita pilih 12 lah. So apakah jawapan kita yang boleh dapat kat sini? So Z, nilai Z kita, skor Z kita ada 0.2, 5 dan 3. Okay. So itulah apa yang kita nak tu. So before kita tulis jawapan kan, kamu kena berhati-hati juga. Okay, untuk soalan ini, Z ni kan. Okay, kalau saya cakap 0.6, sebenarnya dia macam mana? Okay, saya tak tahu lagi Z tu kat mana. Tapi saya tahu kalau saya cakap dia Z tu lebih besar daripada skor Z ini adalah 0.6. Maksudnya kita mesti, okay, nilai Z kita tu dia mesti di sebelah sini kan. Barulah kita punya kebalangkalian baru boleh lebih daripada 0.6. So jadi kalau kita rujuk jawapan tadi, Z kita tu kan dia sepatutnya ada nilai negatif. Okey, 0.25. 5 apa dah? 3, betul tak? So 3. Okey, macam ni. So kita dapatlah nilai ini. Okey, tapi nilai ini adalah skor Z. Kalau kamu dah dapat skor Z ini, kita nak cari X, boleh tak? Of course boleh lah. Sebab kita dah tahu Z tu sebenarnya sama dengan X tolak dengan mu per sigma. Okey, so sekarang kalau kamu lihat tadi kan, Z tu dah ada, ini dah ada, ini dah ada. Yang penting tu kita nak cari X, betul tak? X tu sebenarnya adalah M kita ni. So jadi, kalau saya nak cari tu saya ganti balik sajalah apa nilai yang saya ada. Okey. So yang X tu M, saya tukar jadi M lah. Nanti terus senang sikit kan. Mu tu sama dengan 3.2 bahagi dengan 0.5. Okey. So seterusnya apa yang kita nak buat tu 0.5 saya darab ke atas. Tadi bahagikan, ini bahagi, saya darab ke atas. So kalau kamu tekan kalkulator, saya rasa kamu akan dapat 0.1265. Yang sama dengan M tolak 3.2. Okey, so sekarang kalau kamu nak cari nilai M tu macam mana? Okey, tolak saya pindah ke sebelah kiri, dia akan dapat 3.2 positif. Okey, tolak dengan 0.1265. Okey, kalau dengan ini kamu akan dapatlah 3.0735 kg. Okey, so maksudnya kalau 60%-nya, okey, kalau 60% tu, okey, daripada tembikai itu mempunyai jisim melebihi berapa? 3.0735 kg. Okey, so itulah jawapan kita. Okey, sekian, terima kasih. Dan saya berharap kamu semua akan belajar sesuatu lah. Okay, thank you semua.